Matanan brand, yeah, yeah. 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 T-minus 30 seconds. Matanan brand, yeah, yeah. Matanan brand, yeah, yeah. T-minus 20 seconds. Matanan brand, yeah, yeah. Matanan brand, yeah, yeah. Matanan brand, yeah, yeah. 9, 8, Matanan brand, yeah, 6, yeah. 5, 4, Matanan brand, 3, yeah, yeah. 2, 1. Matanan brand, yeah, yeah. Assalamualaikum semua, selamat malam kepada anda semua. Saya doakan you guys semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. So, hari ini kita sangat berbesar hati with Talk the Talk, Walk the Walk. Okay, ini adalah show. Okay, it's a talk show. It's a talk show is run by me. Okay, yelah, siapa lagi kan? Okay, Talk the Talk, Walk the Walk. Apa yang kita cakap adalah apa kita buat. And saya sangat berbesar hati hari ini sebab we have been these few days kita dah banyak. Okay, kita belajar about branding, kita belajar business and all these things. So, hari ni Mama nak buat sesuatu because at the end of the day, business ni semua adalah related to our health, related to our body, related to everything about our life. So, hari ni memang Mama sangat berbesar hati untuk mendapatkan dua doktor sebenarnya yang nak share with you guys apakah music energy tu. So, if you guys dah ready, jangan lupa tag 3 kawan anda, share kepada 5 group. Sebab apa? Hari ni adalah kita nak faham dulu apa tu energy dan kenapa music ni, macam mana music ni boleh influence orang, macam mana dia boleh heal orang. So hari ni memang sangat berbesar hati. First thing first, kita invite dulu Dr. Ayu Nur Sahad again. Kita invite dia lagi sekali kedua sebab dia put in so much effort to tulis the whole book untuk kita pasal energy apa macam mana, and hari tu tak sempat. Even 1 hour pun kita tak sempat. Hari ni lagi sangat berbesar hati kita mendapatkan one of the lecturer in doctrine juga. Okay, Dr. Azman Norman. Okay. Thank you so much. Saya sangat berbesar hati, saya expect because Thank you to both of you guys sebab sudi saya juga. Amin, alhamdulillah. I didn't expect because hari ni macam siapa ni aku nak bawa, so macam tak apalah bawa Nur Ayu, Kak Ayu, and Kak Ayu have been so much effort, dia nak bantu a lot of usahawan kat luar sana sebab I think life is too short. Bila I tengok Dr. Ayu ni macam I got to appreciate my life. So maybe sesiapa yang tak kenal you guys, maybe boleh start dulu. We start with our ladies first. Dr. Ayu dulu. Okay, introduce yourself. Lepas tu nanti Dr. Azman. Jom. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Kak Kui, okay ke? Okay. Okay, clear? Okay. Alright. So, memang betul-betul teamwork hari ni. Okay, macam biasa. Kak Nur nak take nafas kejap boleh tak? Tadi nervous sebab ada sistem teknologi, sistem apa tu, IT teknologi tadi. Nasib baiklah brothers ni membantu. So, untuk sebelum Kak Nur pergi jauh, berlayar di lautan, Kak Nur mewakili daripada Dekas My Circle. Nama saya Nur Ayu Sahad. Okay. Lepas tu mewakili bos kita Fadli Maizi, dia tak dapat datang juga hari ni. Okay, dan welcome to Hazman and Monberg. Thank you so much kumpulkan kita hari ni. So nak kenalkan diri macam mana? Korang kan tahu Kak Nur ni tahu popet-popet. So hari ni kita highlightkan sikit pada mereka berdua ni. Mak tolong kipu-kipu. Ya, dua orang orang yang bertuah ni membantu kita. Okay, kau okay? Okay, amin ya Allah. Okay. So soalan apa yang kita nak tanya hari ni, sebab kita dah jemput masa kan bercerita pasal akak kan, diorang boleh tengok kita punya previous live kan. Okay. Okay, Dr. Azman, maybe boleh introduce yourself, who are you dan apa kepakaran you. Mungkin ramai lagi belum kenal you lagi, insyaAllah. Jom.
Let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First of all, saya nak cakap terima kasih kepada Monber and Kak Ayu sendiri ya, sebab sudi menjemput saya dalam live session untuk kita kali ini. Okay, before this sebenarnya Kak Ayu pun ada juga, kita dah ada few session that we actually plan untuk masuk, tapi because of some technical issues yang kita hadapi, so saya tak dapatlah untuk join live pada masa-masa yang telah ditetapkan kan. Dan saya juga ada beberapa kerja yang saya perlu buat lah. Okay, so a brief introduction. Nama saya Hazman Norman, saya juga merupakan seorang doktor, tapi sekarang ni saya dah tidak duduk di clinical. Saya lebih kepada academic dan education, di mana saya sekarang ni memegang jawatan sebagai seorang pensyarah perubatan lah. Sebelum ni saya di USM dan insyaAllah akan datang ni saya akan teruskan saya punya perkhidmatan di MSU Shah Alam lah sebagai lecturer dalam anatomi. So saya adalah doktor pakar dalam bahagian anatomi. Anatomi itu adalah kita belajar, itu adalah merupakan salah satu subjek di mana kita wajib sebagai medical student untuk ambil subjek tu pada tahun pertama, di mana kita belajar semua berkenaan dengan struktur badan manusia lah. Dan pada tahun-tahun berikutnya, bila kita dah tahu normal structure of the human body, baru kita tahu apa masalah daripada normal structure tu. So basically that's that. Dan a brief introduction sikit lah pasal saya punya medical history ya. Sebelum ni seperti mana yang saya dah beritahu kepada Monberg sebentar tadi, yang Kak Ayu pun tahu keadaan saya macam mana. Semasa saya dulu adalah seorang doktor di HTA Kelang. Ya, tapi semasa saya menjalankan tugas saya sebagai seorang doktor klinikal, saya juga dilanda musibah. Ya, musibah di mana macam Kak Ayu cakap lah, Allah berikan kita hadiah di mana saya terkena satu penyakit lah, kita panggil dalam klinikal ni adalah infection, jangkitan kuman. So jangkitan kuman ni dia melarat dan menyebabkan saya tidak dibenarkan lagi duduk di klinikal. So apa cara sekalipun, saya rasa saya perlu gunakan informasi atau knowledge yang saya ada, pengetahuan yang saya ada di dalam bidang perubatan ni untuk go further. If I'm not staying in clinical, I can do other things that can actually contribute to this medical community lah. Di mana, so that's why saya pilih lebih kepada lecturing. So itulah sedikit sebanyak kepada berkenaan dengan saya lah. So sebelum ni pun you ada maksud saya ada share the previous session between Mon dengan Kak Yu berkenaan dengan how music influence our life, right? So saya ada stok sikit lah Mon ni, apa Mon punya background. So saya sebenarnya macam itu lah. Sebenarnya macam cuak-cuak kebebeh juga ni aku nak bercakap dengan reti saya takut ni kan. Tapi ada gitu sama je. Tapi itulah this is something that it's a sharing session, so on how actually music influence your life, what music actually means to you. So I'm open for discussion. So thanks again Dr. Kak Ayu. Alright. Okay. You guys boleh buat introduction sikit. Macam mana music ni boleh influence ourselves, our body. Macam mana kita boleh buat? Siapa nak share dulu? And ni topik adalah music is energy. So orang macam nak tahu apa tu energy. Kenapa business ni perlukan music? Yes. Apa yang dia boleh buat? Macam apa yang best sangat ni business akan ada music? Maybe you guys boleh terangkan because you guys tahu how the body react apa semua. Maybe inilah topik yang alhamdulillah memang bersyukurlah dapat belajar sesuatu dari doktor. Bukan senang ni nak dapat doktor Okay. Siapa nak start dulu? Maybe Dr. Ayu dulu. Boleh kan? Jom. Angkat tangan dia tu, silakan. Okay. Korang tahu kan, mak-mak memang tak boleh nak stop dia cakap. Korang kuota sikit, mak banyak kuota. So, alhamdulillah tercapai juga. So macam ni, kita sebenarnya macam Kak Nur nak cakap lah. Mungkin macam bagi akak idea, oh Kak Nur ni adalah pakar energy. Wah, tiba-tiba aku rasa bersemangat sangat. Okay. So macam dia memang pakar saka. King of saka. Kalau Man, dia punya pakar. Nanti sekejap lagi kenal dia kan, baru kau tahu dia sebenarnya Dr. Rebel macam akak juga, which is dia ada bakat seni.
Dan bos kita, insyaAllah nanti satu hari kita jumpa juga kan bila free. Tuan Eddie Maizi, nampak dia macam diam. Tapi dia part music. So di bawah satu bumbung ni, kita bersatu because of the music. Music heal me. Music heal Hazman. And also music also heal Tuan Eddie. So kami bertiga luar daripada bidang pelbagai. Ni macam apa tau, korang bayangkan kita orang duduk dekat dalam satu konsert. And kita terjumpa Monberg. Wow, 4 bidang yang berlainan. Tapi yang menyatukan kami because of one, we want to help people through music. Through music. Through music. Nampak tak? Oh, aku dah bergemang-gemang bulu roma ni sis. Nak macam mana ni? Mak dah sempang dah ni. So, kalau katakan macam kita orang sebenarnya masa belajar universiti tak jumpa pun. Mak ni kan mana? Yes, betul. Tak jumpa, seriously. Sebab macam Kak Noh cakap, perwatakan Kak Noh is like Kak Noh ni rebel cara yang berniaga. Cari peluang macam tu. Macam Hazman, dia punya kategori adalah dia punya cara meluahkan perasaan dia, intuisi, in singing, macam tu. So dia ada team cerpen dia, team teater dia, something like that lah. Itu yang akak kenal dia. Kalau Tuan Eddie Maizi pula, kepakaran dia, walaupun dia dia lebih kepada business matematik, dia ajar memang consultant in matematik, kau cakap lah apa-apa kat dia, boleh lah dia buat. Tapi yang menyatukan dia, dia ada puitis punya melankolik dia tu. Melankolik dia tu kalau cakap, sebab orang ada matematik dia bagi formula kan. So dia through the music, cara meluahkan. So bila dah bertemu kita bertiga ni dalam perjalanan 3 tahun Kak Noh melalui fasa yang Kak Noh cakap, melalui teori yang Kak Noh buat, music is energy, music is healing, music can succor for us untuk bagi you second life. And then dalam perjalanan tu Allah takdirkan jumpa Monberg in the term of business, which is Kak Noh cakap, kalau lah hari ni hari terakhir Kak Noh dah lapang dada, satukan korang dan teruskan perjuangan ni. Dan anda yang paling baik, anda yang paling untung, anda yang share video ni, anda yang tag nama kawan-kawan anda yang ajak orang-orang yang dah sayang, because of what? You just remember one thing, music never end. Okay. Music energy never end. Dia akan cuba adaptation. Macam contohlah, music zaman 60-an lagu dia macam mana, lenggok dia. Because energy dia waktu itu adalah begitu. 80-an, kita sama-sama Backstreet Boys, KRU, kita punya rhythm, walaupun kita zaman yang macam tu, kita zaman ungu what we call that, ungu Indonesia. Kalau siapa lahir 80-an, vibration because environment dia macam tu. Okay, zaman 90-an, lagu-lagu dah ala-ala macam mana, korang usah balik sebab itu energi yang ada. Dan zaman 2020, korang mula 20-an, kita tengok zaman techno. Kan, techno, everything tu semua. Okay, bila zaman sekarang, aku memang tak boleh belah bila ada TikTok. Tu yang aku kan, it's like, okay. And then, korang perasan tak secara anatomy, sebab aku ni kan feeling mak-mak, so aku pastikan ke mana titisan pertama anak-anak tu pergi daripada perut sampai sel, sampai korang jadi sekarang ni. Okay. So daripada tu lah Allah buka ilham akak sebab akak sakit, sebab akak lalui dan kita orang terduduk guys. Seriously, kita orang terduduk 4 orang ni, especially hari ni kita 3 lah senang bidang kan. InsyaAllah nanti satu hari kau nampak kita orang 4 orang macam mana, kau rasa macam kau pergi konsert lah, bukan ceramah lah kan. Because like, from you guys punya experience, how they can help us. Boleh cakap lah. Kalau katakan Man nak tolong akak last time, nak beritahu yang kak, is okay kak, aku pun tak buat clinical, aku boleh buat benda lain. Dia kalau tak cakap pasal music, aku tak layan dia. Kak, aku suka ni lagu ni kak, aku ni kan, aku macam, kau suka lagu, kita bukan cakap, kau sakit apa? Kau tak, kita cakap, kau pandai lagu babe. Boleh macam tu. Macam sejarah, sebab at least korang tahu kenapa kita orang bertemu, kita orang ni budak-budak jamming ke? Tidak, tak jumpa pun zaman-zaman dulu kala. Tapi Allah takdirkan sebab bila kita ada impian satu. Dan kenapa Kak Noh kata Kak Noh fokus bantu anda yang kat rumah, bantu anda berniaga dekat rumah, especially usahawan. Sebab usahawan ni satu okay, brain. Nak cerita pasal brain ke ataupun korang nak cakap? Boleh, silakan. Okay, energi yang macam akak cakap, boleh je akak nak explain pasal brain, pasal kasih sayang, pasal apa tu, how the, what we call that, macam mana inspirasi Kaabah membantu akak pecahkan rahsia-rahsia ni. But it's okay, step by step. Kalau muntahkan hari ni tak boleh. Tapi in the terms like for me, yang akak belajar ilmu satu, agama kita adalah lifestyle kita.
korang boleh buka minda sebab ni bukan fokus ni bukan kelas agama guys. Kita orang bukan ustazah, bukan ustazah kita. Kita orang nak kita sambung bersatu dekat satu konsert supaya nanti korang dapat tahu diri korang boleh bercambah. Maka jalan mana yang sesuai? Kedua, yang tak ada kaitan dengan otak adalah agama kita. Memang Allah takdirkan dia tak perlu ada specialize kat otak ni. Dia memang semua orang ada bakat tu. Yang kedua, yang paling menarik yang menyatukan kita adalah apa? Music ataupun energy wave. Itu yang kita ada terapi. You just imagine azan. Untuk orang yang sihat macam kita boleh dengar. Tapi untuk orang pekak, dia dapat rasa vibration dekat skin. Kalau korang rasa macam tak ada energy, korang nak dengar suara je, korang jangan main-main. Kadang-kadang kita duduk kat masjid pun kita boleh nangis. Kita tengok konsert, kita dengar muzik tepi laut pun boleh menangis. Kadang-kadang nangis tu kan macam, lega siut. Macam tu kan, maafkan saya bila jumpa adik-adik mak ni memang terlepas cakap zaman-zaman remaja. So, nak jadikan cerita kedua, yang tak perlukan awak punya, orang kata kena lahir pangkat-pangkat everything, tak perlu. Ketiga adalah business. Kalau korang nampak ni tiga, music tu alunan daripada Iqra. Bacalah. Ada orang mengguna bacaan dengan penglihatan. Ada orang mengguna bacaan dengan hidup. Untuk orang yang buta, mana dia nak baca tapi dia boleh hidup. Dan ada orang guna bercakap. Kita yang boleh cakap syukur. Dan yang paling seronok ada orang guna sentuhan, sense dia. Apa yang dia ada dekat beat ni. Vibration tu rasa Tuhan bagi. Betul. Faham tak? Energy tu boleh mempengaruhi kita perlu lagi apa. Dan ketiga adalah business. Business bukanlah korang kena boleh jual barang. Tidak. Korang ni beri masa 24 jam. Apa yang korang nak buat untuk pengakhiran korang. Itu sebenarnya business yang Tuhan nak ajar kita. Yang kita dah tak fikir diri kita. Kita fikir nak bantu orang untuk saham akhirat. Betul. Barulah korang punya attitude yang Kak Nur cakap pasal otak yang otak terbakar ni kan. Sebab dia barulah gitu. So nak tahu yang gitu-gitu, bagi diorang ni explain bidang diorang supaya korang lebih faham life kita hari ni macam mana. Okay. Dr. Azman, macam mana pula you punya perspective about energy ni? Music is energy kan? Dia macam cakap music energy and how it helps you. Maybe you boleh share juga. Okay, first thanks Mon and Kak Yu. Okay, perspektif berkenaan dengan muzik macam earlier tadi saya dah ada beritahu pada Mon dan Kak Yu di mana saya membesar memang dalam kelompok family saya memang kita adalah satu family yang di mana kita memang appreciate music tu lah. Di mana daripada ayah saya, daripada mak saya, even adik-adik saya, kita memang appreciate music dari segi walaupun nyanyi tak sedap pun tak kisahlah kan. Tapi kita memang pergi for karaoke kan, tapi dalam rumah tu memang tak salah kalau tak everyday tak ada humming, tak ada karut-karut jamban, tak ada yang kelentang-kelentung kat dapur sambil dengan muzik, memang tak sah. Memang akan ada benda tu. So in terms of my perspective lah, my real perspective, how I hold music is that bagi saya music ni they hold very close with your emotion. Betul. With your emotion kan. Sorry to say lah, I mean even Berg, I know Mon pun your background, maybe you're a producer, you're a composer, you're a rapper kan. So those are the things that you do for your living. But tapi in depth of doing that, of course Berg akan menyanyi. Kenapa? Sorry, saya panggil Mon lah Mon. Sekejap Mon, sekejap pun sorry. So Mon. Okay, dah sama. Boleh, insyaAllah. Aduh, sebab nama very special, Mon Berg. Okay. So saya panggil Mon lah. Di mana Mon perasan tak sekarang ni lagu-lagu yang kita ada dekat pasaran, it's not puitis, tak sepuitis, tak segramatis dan tidak sesentuh kita punya soul macam dulu. Sekarang ni that's why lah that this is what comes to mind if I were to ask you apa maksud music, apa music tu, bila cakap pasal music tu, apa benda perkataan yang terlintas dalam fikiran Mon sebagai seorang anak seni? Apa perkataan macam saya, okay, bila saya fikir pasal music, it really close to my emotion. Sebab dari segi emotion. So bila kita kaitkan dalam medical point of view, music, emotion, psychological health kan. Good emotions
good emotions will ensure a good mood. Good mood will provide a good psychological health. So itu adalah pada dasarnya lah. Itu untuk individual lah. Untuk saya sebagai seorang individu, itu adalah saya punya perspektif Nice. dari sudut apa itu muzik kan. So berbalik pada apa yang saya cakap tadi lah, di mana saya memang satu family, kita memang really inclined into music lah. Untuk saya sendiri, bila saya stress, bila saya tertekan, bila I'm looking for something untuk aku nak blow off some steam lah kan, aku macam really stress dengan benda yang apa aku buat ni, saya akan fokus kepada music yang saya suka. Dekat dalam saya punya phone ni memang ada banyak lah playlist di mana kita lagu-lagu tu memang saya dah set kan. Pagi-pagi aku dengar lagu apa, lagu El King, berjalan pergi kampus tu. Sebab apa? Salah satu daripada masalah kesihatan saya adalah saya mempunyai saya ada partial we call it lumpuh yang separa di bahagian kaki lah. So tapi sekarang ni dengan aktiviti yang disuruh lakukan oleh doktor, oleh saya punya specialist sendiri, saya gain saya punya strength untuk berjalan. So dengan lagu tu kan, every morning bila saya keluar saja daripada saya punya untuk ke tempat kerja saya akan dengar this specific song. Memang lagu tu rancak. So bila lagu rancak tu, dia akan memaksa kita untuk menderap. Menderap tu macam galloping pula. Maksud kita berjalan. Untuk terus berjalan. So that's why in a way a good song, it doesn't matter lah lagu tu dia kacau dengan kita punya emotion, whether we are sad, kita happy, kita bersemangat, lagu tu memang akan beri impact kepada kita dari sudut kita punya mood untuk even kita bangun pagi kan. Macam Kak Ayu cakap lah, kita pun tidak fokus kepada perbincangan kita berkenaan dengan macam mana muzik dan agama kan. Even ada sesetengah muzik pun memang dibenarkan dari sudut agama kita, asalkan ia tidak melanggar dengan kita punya aktiviti seharian ataupun menghalang kita daripada melakukan apa yang sepatutnya kita buat, daripada benda-benda wajib tu kan. So for me, saya berumur 29 tahun, so macam agak muda lah juga tu. Saya masih lagi berdarah muda. Saya alah Kak Ayu bagilah aku peluang. So sebab aku dah nampak macam tiba kita dah lecturer, tak boleh, kita kena happening, kita kat konsert ni. Macam tu lah. So saya untuk umur macam saya masih memerlukan muzik itu, dan saya cover muzik dari a lot of genre. Dari pelbagai sudut. I can go for rock, I can go for emo, I can go for ballads, anything. Macam tu. So untuk saya benda yang paling terkesan dalam hidup saya, sewaktu saya lumpuh, saya sebelum saya partial lumpuh ni, saya lumpuh setengah badan, di mana saya memang tak boleh berjalan. Saya memang nak kita nak buat aktiviti untuk pergi ke toilet pun kena buat atas katil. So benda tu is very stressful. It's very orang cakap, kita rasa macam kenapa aku macam tu. Padahal dulu aku dekat hospital, aku berlari daripada ward A ke ward B, tingkat 3 ke tingkat 5. Sekarang tak boleh lah, sekarang memang dah badan gedabak. So naik satu tingkat pun memang akan sepenat-penat-penatnya lah. So dulu kita sangat-sangat lincah kan. So tapi bila benda ni jadi, dia effect kita. So salah satu daripada not really a therapy lah, but it's a routine that kita perlu buat semasa saya lakukan saya punya rawatan di rehab ceras, pusat rehabilitasi ceras di belakang HUKM tu. Setiap kali kita terapi, setiap kali kita pergi occupational therapy ke fizioterapi, dia akan buka muzik. Masa first time saya rasa macam kenapa dia buka muzik? Kenapa apa yang macam, sebab kita nak fokus kepada kita punya tu kan. Kita punya aktiviti tu, tetapi sebenarnya dalam kita fokus kepada aktiviti tu, kita kena laid back. So bila kita laid back, kita boleh seragamkan fokus dengan alunan muzik, dengan whatever they are playing at the background lah kan. So kita akan jadi rasa benda tu tak terkesan, tak berat kepada kita.
Sama juga semasa even in medical field pun, every surgeon that did any kind of operational intervention, diorang mesti akan buka music. Betul tak? Kalau tak, Yeah. tengok Wow. Grey's Anatomy, tengok cerita apa, every single movie, even dalam cerita apa ni, Doctor Strange pun, masa dia tengah buat operation tu memang Surgery. music. Yes, masa dia buat surgery tu memang dia buka music. So to me as an individual, saya memang macam ni, kamcing dengan music. Music Okay. gives me a good mood, and music dapat buat saya fokus. Dan music, macam saya bagi tahu Mon sebentar tadi, music adalah salah satu saya punya way of escapism lah. Escapism ni bukannya kita nak lari daripada kita punya masalah, bukan nak lari daripada kita punya current situation, current penyakit kita, tetapi dia memberikan kita satu jalan di mana kita keluar sekejap, kita rewang-rewang, kita fokus apa yang kita nak buat selepas ni. Kita fokus apa yang kita nak buat selepas ni. Macam dalam kita tengah tu, chill dulu, lose your mind kan, fikir betul-betul, plan balik, restructure balik, what should I do in my life after this. So that's basically what I have, my perspective towards music lah. Macam tu. Okay. I ada satu soalan. If let's say someone woke up with having a bad mood, contoh dia was supposed to wake up like pagi ke apa kan, saya tiba-tiba dia terlajak ke apa, and then the energy is low. Jadi kita tahu badan kita perlukan energy and all, so dia jadi low and all lost. So macam mana dia nak bangkit balik, because we talk about music ni heals people kan, so macam mana kita nak bangkit balik dengan music, atau what should we do, because you ada emphasize on good emotion leads to a good psychological kan. So bila orang tu macam bangun, dia rasa macam, because kan ada orang cakap bila kita dah bangun terlajak apa, kita akan rush, kita akan jadi macam tak terurus ke apa. So what should we do sebenarnya? Kadang-kadang kita tak tahu macam nak react, and then enak kita dah tak tahu, kita just macam semua ni dah lambat, tak apa kita lambatkan semua benda lah. So macam mana je guys? Kan? Okay, Kak Ayu, kau boleh bagi, Kak Ayu boleh bagi respon dulu. Contoh. Okay, Cun. Okay, sebab anak-anak mak ni bijak, biarlah mak cerita cara kat rumah. Biasa dah, aku Kak Noh anak askar, arwah bapa askar. Okay, bila mak Kak Noh meninggal, ayah Kak Noh ada lagi. Okay, ayah Kak Noh sebelum dia kena stroke, brain stroke. Sebab tu Kak Noh memang touching sangat pasal brain ni, pasal emotional ni. Because like my mom, I punya shoulder to cry on. Mak kejut lain babe, mak kejut bangun. Biasa kita baca bangun, mother love you, good morning. Bapa aku punya bangun, dia ketuk pintu ala askar, confirm jatuh katil. So memang backbook daripada kecil dah terinstall, okay? So memang orang kata tak perasan lagi, tak perasan benda tu. Sampailah perasaan Kak Noh, Tuhan, bila pakar cakap sakit Kak Noh ni diberi masa 2 tahun sahaja untuk hidup. Seperti yang korang semua tahu. Dan Alhamdulillah sebabnya Allah bagi Kak Noh usia lagi hari ni. Dan Kak Noh cakap sebab kekuatan kasih sayang. Kasih sayang yang Kak Noh masukkan adalah, ya Allah, aku start daripada all kosong. Okay, sebab cuti, sakit tanpa gaji, duit tak ada, everything semua kosong. I start myself, balik start. Korang yang dah lama dengan Kak Noh memang nampak macam mana Kak Noh melangkah. Dan daripada tu, Kak Noh nak rasakan kasih sayang. Aku nak cakap dengan siapa? I need human touch. I cannot get it. Okay, it's not easy because I dalam keadaan chemo. I suka budak-budak, budak je perlu I. Anak-anak saudara I perlu I. Tapi sebab I tahu yang peluh kemoterapi tu sangat toksik untuk diorang, I ambil masa untuk larikan diri pada mereka. Satu. Okay. And kedua, I got the side effect from my brain. I cannot talk, I cannot move, and I cannot read the WhatsApp. Apa yang I boleh buat? So I menangis. Menangis. Dan benda yang I tersentap, ini kalau korang kata korang bangun tidur Kak Noh bangun hidup. Bangun hidup balik. Cuba korang fikir dekat diri korang, adapt macam mana cari korang. Okay? Sebenarnya benda ni simple. Tercetus di saat Kak Noh sayang dan rindu sangat dengan alunan Quran, sebab aku nak ingat balik macam mana mak aku mengaji, macam mana bapa aku walaupun dia serius melentik, tapi diorang punya loving cinta dulu kan, yang macam ada lagu tema diorang tau. Kau tahu orang dulu punya bercinta ada lagu tema diorang.
Mak Saleh version diorang Ini English dah segala education. Macam tu. That's what I know. Bila kita Yes. environment kita, tak kisah kita bilang apa-apa, tapi kita punya family is like, kita pernah dah tahu ya mak kita kalau nyanyi lagu dengan bapak kita, dia ada hint-hint dia kan. Contoh kan. Paling tidak pun, mak memang lagu dia panjang. Bapak lagu dia macam ni, ting ting tang ting ting tang ting 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 ting. Anak abah macam tu je kan. Sebab diorang more to rhythm. Okay. Perempuan kau bagi syair kalangan, siap lagu, siap lenggo, siap joget lagi kat dapur dengan anak. Okay. So Kak Nur nak perasaan tu yang Kak Nur tak nak lupa mak ayah Kak Nur. Sebab Kak Nur kata mana aku dah dapat kasih sayang. And then korang tahu tak, sebab dekat rehab ceras juga. Kita orang pukul 4 pagi. Iyalah dek, sebab tu dapat kesedaran lain sikit. Kalau tidak kita tak hargai kita punya lumpuh ni. Kita tak hargai kita orang punya koma stroke ni. Kita tak hargai masa-masa kita orang. Apatah lagi, mungkin kita orang akan pendamkan bakat kita orang yang rebel dengan muzik ni. Dan korang pun, kita akan jadi skema yang tak tahu nak sampaikan macam mana. And then back to balik cerita tu, sebab dekat sana, bila pukul 4 pagi kami dibangunkan. Dipaksa bangun. Tak kira kau boleh jalan, tak boleh jalan, kau boleh mandi sendiri, tak boleh mandi sendiri, dia akan tolak kau masuk air. Pukul 4 pagi. So lepas 4 pagi kau dah gigi dah sejuk everything semua, kau nak tidur balik ke? Memang tidak. Kau akan terpaksa tunggu subuh. Benda tu lepas, mula-mula memang sakit hati tau. Dah lah aku sakit, kau paksa aku macam ni. Pukul 7.30 dah kena pergi terapi. Terapi air lah, terapi tulis lah, terapi muzik lah, apa saja terapi dekat situ lah. Terapi membaca lah. You just imagine kita orang yang istimewa Allah bagi kurniaan macam tu tiba-tiba. So kena memang masuk penjara macam tu lah untuk train kita orang. Okay, time tu Kak Nur tak faham lagi guys. Memang Kak Nur tak faham. Kak Nur rasa macam terpaksa. And then rasa macam kan macam tu. Tu yang Kak Nur cakap, Kak Nur start dengan plug music ni. Until the moment when I got my kesedaran balik, Allah bagi buku-bukaan ni disebabkan kasih sayang, disebabkan I plug yang I cakap, I plug je apa terapi, apa muzik, apa saja sebab macam ya Allah please aku tak nak hilang ingatan ya Allah. Memang kau bagi aku lupa yang benda tak patut tapi aku tak nak hilang diri aku yang dulu. Please ya Allah, I want to be a mother. I just imagine yang macam mana aku nak sampai ke ilmu ni supaya anak-anak aku, bukanlah anak-anak Kak Nur je, Kak Nur belum beranak lagi bukan. Maksudnya anak-anak saudara aku, anak-anak yatim piatu ataupun Kak Nur cakap dengan anak kecil kat hati Kak Nur. Kak Nur rasa tak ada kalau ilmu ni harus orang simpan. Until the moment I dengar azan. I dapat balik tangkap. Lama ni I dengar azan, kau bayangkan macam radio rosak yang dengar bunyi je. Kak Nur sampai macam apa next ni? Apa next words ni? Tapi sebab kita dah biasa kan, nampaklah. So sampai Kak Nur dapat deep dengan makna azan. So Kak Nur dapat tangkap Kak Nur rasa macam okay, relax pagi. Okay guys, Kak Nur memang ikut rula tu juga. Kak Nur, sekejap lagi Kak Nur nak bagi test kat korang supaya korang nampak yang korang macam mana kita boleh next year ni Okay, Kak Nur dulu memang baca pembaris. Once aku dah buat aku pastikan tu perfect everything semua. Dan Allah takdirkan Kak Nur sakit. Bila Kak Nur berada dekat sini, berada dalam circle orang yang sakit juga, kita jadi pesakit kan. Baru is okay. Bila pakar rehab otak, pakar psikologi, pakar psikiatri cakap, no, Dr. Ayu, it's okay. It's okay you tak dapat achieve perfection yang dulu. You boleh berdiri, it's okay. So it buat Kak Nur reflect. Saya macam, hari ni okay aku boleh bangun pagi pukul 5. Esok mungkin aku boleh bangun pukul 8 pagi. Atau mungkin aku tak boleh bangun walaupun mata aku bercelik. So I dapat penerimaan dan adjust accordingly. Dan kalau korang rasa Kak Nur cakap macam saya TV sangat, simple and steady. Waktu solat tetap akan berubah. Tak akan seumur hidup pukul 5. Contoh, nampak tak sebab peredaran bumi, peredaran energi, dia akan berubah-ubah. Nampak. Musim pun berubah, apatah lagi muzik. So it's okay guys, tak ada perfectionist tapi kau ada korang punya rutin. So kalau pagi bad mood, kau macam Dr. Azman cakap lah, kau dengar je lagu apa yang kau suka. Untuk bantu apa? Keluarkan korang punya endorphin tu, korang punya oxytocin tu, dopamin korang tu. Korang tahu tak kenapa ada masalah isu sosial yang sangat teruk. Orang pandang muzik salah. Korang boleh tengok korang pergi tengok Al-Farabi, one of the ulama yang filosofi and music. Kalau korang rasa kita ni kategori bodoh macam, okay kita tak sempurna, kita kena terima seadanya. Itu tugas mak. Kak Nur buat macam ni semua sebab Kak Nur tahu yang satu hari nanti muzik ataupun rhythm ni menyatukan kita. So siapa yang ada kemahiran, bawa ke cara hidup kita.
cara apa yang korang pilih. Islam ni cantik sebab tu pagi-pagi dia suruh kita rutin daripada kecil baca doa contoh. Semua ada doa. Muka apa? Untuk calmkan diri kita, untuk kita orang kata stimulatekan bakat-bakat terpendam kita tu, which is anything happen kita ada side backup what to do. Sooner or later apa yang kita nak capai. So it's okay guys, kalau bangun pagi terlewat, kau kena bad mood, kau kena mengaku je kau punya bad mood. Sama ada kau ada pasangan nak cakap boleh, nak cakap mak, atuk nenek semua boleh cakap, tapi yang paling best kau mengaku diri kau je. Ya Allah aku bad mood, ya Allah. Tolong angkat perasaan bad mood aku ni, ganti dengan semangat sebab banyak benda aku nak buat. Because of you to make Rasulullah happy. That's it redai aku. Mungkin cara Kak Nur ni macam ni, tapi for me is like I doing this, I bangun juga disebabkan kasih sayang I satu, yang I tengok anak-anak saudara I, budak-budak kecil. Diorang tak faham pun apa ni semua. Kan kita pun dulu tak faham. Tapi daripada tu yang Kak Nur pandang, diorang tak jumpa apa-apa tapi bila handphone nowadays. Kenapa? Sebab handphone diorang tu YouTube dan lagu yang buat diorang together. Music buat diorang together. Sebab tu bila kita tadika, kita banyak lagu mengajar dia main-main. La 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 la. Twinkle twinkle little star. Bukan apa, nak get the attention. Well, yes, itu kalau kau kata macam and then okay, kita back to mak kita tepuk kita dengan selawat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Got the rhythm. Okay, kalau nak deep lagi dengan Islam, Quran dengan zikir, Asma Allahul Husna, which is related, memang kajian dekat Harvard dengan Oxford University latest dalam tahun 2000, latest because of the MRI of the brain, sebab aku ni dah melalui scan otak, yang otak aku ni memang dah terbakar kan. Baru kat deep disebabkan, kalau cakap apa, telinga kita sama ada orang sihat boleh dengar ataupun orang pekak tak boleh dengar, tapi dia ada satu benda yang dia akan stimulatekan dekat, nama dia temporal lobe. Temporal lobe tu, kat situ adalah kajian menyatakan spiritual spot, God spot ataupun bahasa-bahasa positif. Magic is benda tu dah install. And then dia nearby dekat satu sel nama dia limbic system, dia akan pergi dekat saraf tunjang, dia akan jatuh dekat hati. Itulah limbic system tu, itu yang bagi 40,000 neuron dekat jantung kau, kat hati kau. Once ini hilang, ini ada, dia akan compensate. Sebab tu Tuhan kata dia tak pandang ini. Sebab macam aku, tiba-tiba double degree whatever semua. Hilang ingatan 3 tahun, tak boleh gerak. Because of this, Allah dah cakap, Allah pandang hati. Kak Nur cakap sebab Kak Nur dah rasa. Sebab tu bila, and then hati ni, macam kau cakap lah music. Kau dengar satu lagu, mungkin kau akan dengar lirik dia deep dengan kau. Mungkin kau dengar rhythm dia. Kan? Mungkin kau dengar lagu tu teringatkan kau pada kenangan lalu kau dan aku, contoh. Kan? Is berbeza. But the energy tu guys. So nampak tak yang macam, mungkin orang kata macam, ya Allah, kita berdosa every, no. This is because like our base, or we is like, kita punya kelebihan is visual, music, pergerakan, sentuhan kan. Kita jenis yang macam tu. So dia menyebabkan kita boleh stablekan kita punya mind, tenang. And then kalau kau kata macam Kak Nur cakap, kenal diri kau, tahu diri kau, at least kau tahu buruk kau tahu baik kau. Kalau netizen kencang pun kau on je. Faham? Nampak. So hopefully terjawab lah, at least adalah berkat untuk korang, anak-anak akan datang. That's why tanggungjawab kita besar guys, kita selamatkan mereka. Sebab tu kita kena hantar dia pergi sekolah. Sekolah maksudnya dia akan naik lah sekolah tadika, dia upgrade pergi sekolah rendah, sekolah dengar pergi mendengar, mendengar pergi universiti dia orang kena universiti kehidupan, apa dia orang fokus. Kita yang dah lalu ini, kita bagi pengalaman kat diorang, bagi diorang kebebasan dan bagi kita juga kebebasan. That's why kalau cakap cara apa yang bagus adalah bisnes. Cikgu motivator ke, kau lecturer ke, kau pun bisnes. Kau bagi tahu kau punya masa. Bisnes tu ada apa? Sebab ujung bulan kau dapat bayaran. Itu sebenarnya. Kalau kita yang menjual, orang jual produk, apa yang dia dapat ujung bulan. Macam kita bantu dengan servis, apa yang kita dapat. Guys, kalau tak, kenapa Tuhan cakap pasal tu? Sebab nak beritahu korang keberkatan energi berturutan kan. Maaf aku tercerita lebih pula. Bukan apa, sebab aku rasa macam
macam akak tersentap lah tadi bila Man cakap, yelah kan ada orang judge. Akak pun dulu masa nak berubah pun orang judge macam berdosa lah kau ni. Lepas tu cikgu akak, dia Dr. Aisyah Dahlan, dia memang pakai otak dia cakap satu kan akak cakap dengan kau. Kenapa budak-budak lahir kita azankan dia, ikamahkan dia. Dia pekak ke tak pekak tapi syarat untuk triggerkan brain tu. Untuk sambungkan neuron-neuron dia tu, saraf-saraf dia tu. Untuk bukakan hati dia. Bagi energy tu masuk. And then mati. Kenapa? Kita kena syahadah. Kena syahadahkan. Kalau kata energi dan muzik itu tak membantu, macam mana kau membaca Quran? Macam mana kau membaca zikir? Ada orang kelebihan, dia boleh mengalun baca Quran. Ada orang kelebihan, dia banyak ilmu, dia baca Quran pun tak boleh mengalun. Itu semua kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. So, Tuhan kan cakap, kita manusia tak sempurna, kita pandang untuk menyempurnakan. Cari hidup kita. Cari hidup kita. Okay, faham. Okay, Dr. Azman, apa pula you punya pandangan about music energy, and also nak add in sikit about the process, maybe you boleh terangkan bila you guys buat music therapy tu. And sebelum tu kita ada Puan Maizatul, dia cakap wow first time banyak dengar. And then bila you cerita pasal energy, Puan Maizatul cakap meremang energy dia. Meremang energy. Thank you sis tu. Puan Samsia cakap music tu boleh buat kita happy dalam apa jua keadaan kita dan boleh memberi kita semangat dan kekuatan. Amin, alhamdulillah. Okay, so my mom pun ada kat sini, dia cakap bukan lagu Hindustan ke? I think Hindustan pun betul Boleh juga. juga. Bahasa yang kita tak okay, yang pasal temporal lobe tu, bahasa dekat dalam ni memang bukan Tuhan takdirkan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Latin, tidak. Itu memang kefahaman otak semua orang sama. Sebab tu kita boleh, kalau kita dengar lagu Hindustan, kita boleh tahu dia punya jalan cerita. Kita dengar lagu Latin, tiba-tiba kita boleh tahu dia jalan cerita dia. Budak-budak tengok dengar lagu Korea, bila-bila dia tahu macam jalan cerita dia. Sebab apa tu? vibration tu dah sampai. Vibration. Vibration Okay. tu sampai. Energy tu sampai. Contoh macam ni lah. Kita tak akan bertemu kat sini kalau kita tak ada satu tenaga yang hati kita bersih, yang kita nak bantu orang dalam bidang kita. Allah tak akan temukan kalau tak ada energy tu. Just trust that. That's why doa tu menunjukkan kita ada energy. Whether from your mouth, from your heart, from your mom, hati-hati daripada mak lagi. Okay? Dr. Azman, macam mana pula you about tadi apa soalan tadi? Okay, bila you turn down ke apa kan, people need energy. And then lagi satu adalah how the music therapy works for you. How the music? Sorry, pardon? How music therapy yang you guys go through ni betul-betul membantu you lah. Mungkin orang pun tanya-tanya apa tu music therapy kan. Orang dengar je tapi orang tak faham pun apa yang sebenarnya, but you guys dah lalui benda tu. Dia okay, for us to actually say that the music therapy is being traditionally being used for patient yang memerlukan di Malaysia ni tidaklah kita tidak mengatakan benda itu secara bulat sama sekali lah, tetapi secara indirectly di mana setiap proses ataupun setiap aktiviti fizio, setiap aktiviti OCCT ke hydroterapi, benda-benda begitu akan dialunkan dengan muzik, akan dibukakan background dengan muzik. So saya pernah tanya salah satu daripada pegawai fizioterapi di situ kan, bila kita nak start buat music therapy, maknanya instead of music therapy ni kita main sentuh-sentuh buat ala-ala background, bila kita nak buat benda ni sebagai satu benda yang orang kata mainstream untuk kita apply kan kepada patient-patient ni lah, untuk patient-patient memerlukan. Tetapi sebenarnya muzik ni dia ada banyak sudut lah di mana kita perlu memikirkan banyak faktor lah. Ada certain, for example I give an example for a patient that actually suffers from schizophrenia, di mana dia ada masalah dengan not to say kecelaruan identiti, tetapi dia tidak boleh membezakan apa itu realiti, apa itu fantasi. Kita ada macam-macam simptom. Ada benda simptom yang dia nampak benda tu ada tapi sebenarnya tak ada. Ada benda tu dia dengar ada tapi sebenarnya benda tu tak ada. Benda tu bermain-main di fikiran dia. Itu adalah sebenarnya disebabkan oleh imbalance of your hormones lah. Mainly serotonin and melatonin, semua macam tu lah, dopamine, whatever. So benda-benda macam ni yang kita kena titik beratkan dari sudut perubatan lah, dari sudut kita beri treatment kepada patient, di mana sekiranya kita apply music therapy kepada patient yang sekian begini kan, yang ada
audio hallucination kita panggil. And audio hallucination itu benda lain. So will it benefits the patient? So that's why benda ni kita kena letak dulu di background. Mungkin bila kita suruh dia buat group activity dengan music background, group activity yang dia buat untuk train dia punya social skill tu can actually be stimulated with the background music. Dekat music tu sendiri memory, di mana aktiviti yang dibuatkan berdasarkan background music tu boleh mengingatkan dia untuk fokus. Okay, music macam ni aku buat group terapi apa macam ni. So itu sedikit sebanyak dapat membantu dia dalam dia punya proses pemulihan lah. So ini daripada sudut klinikal lah. Tetapi ada juga tadi Mon ada tanya kat saya kan, kalau orang tu bangun pagi tiba-tiba dia dah bad mood dah kan. Okay. Itu pun sesuatu benda yang sangat-sangat subjektif, di mana walaupun kita punya aim of the discussion is we want to talk about music today kan. So semua orang mempunyai minat terhadap muzik macam mana kita ada minat terhadap muzik, betul? So of course untuk saya secara individu ni, kalau saya lah terlambat kalau terlambat sebenarnya memang banyak kali pun terlambat pergi kerja, tapi sebab tempat kerja dekat kan dengan tempat tinggal. So bila saya menghadapi masalah-masalah macam ni, apa saya buat, pagi tu memang dah, orang kata memang dah serabut lah. Kepala tu aku serabut, bangun-bangun tiba-tiba memang dah lambat. Kita ada lecture. Sebelum lecture kita kena rehearse, betul? Kita kena tahu apa yang kita nak kena bagi tahu kepada student. So when this thing happens, it can actually kita panggil hampers your mood throughout the day lah. So apa yang saya buat, sebab kita tahu kita punya tanggungjawab kepada komuniti apa. Kita tahu tanggungjawab kita kepada budak-budak ni apa. Kita kena mengajar, kita kena deliver. Itu adalah tanggungjawab kita. Itu adalah bisnes yang kita tawarkan kepada diorang. Kan? So itu adalah benda yang wajib kita lakukan. So untuk saya, kalau saya terbangun lambat ke, memang saya akan terus buka saya punya music. The first song saya akan play, I'm not sure whether you have heard JP Saxi. He's one of the musician lah yang the latest song yang dibuat is dengan Julia Michaels. I'm not sure whether you heard Julia Michaels ke tak, because your genre is a bit different. You're more on hip hop style, rapping kan. So JP Saxi ni, kalau dengar dia punya music, saya tak tahu what is the musical term for that. Dia strum dia punya gitar, tetapi dia punya lyrics tu sangat-sangat mendalam, dan lyrics tu sama macam tak ikut dengan dia punya alunan strumming tu. Dia macam more like a music yang bercakap. So this music give me this actually boleh macam chill lah kan, apa, bukan nak seorang ni lambat macam tu. Lecturer lain ada yang macam tak nak masuk pun, macam tanya, Mai kau masuk kau berapa, tengah on the way ni sebenarnya, tapi dia pun tak sampai lagi. So macam tu lah. For me, untuk saya, kalau katalah ada benda-benda sebegini, contohnya apa macam Mon bagi saya permasalahan yang macam ni kan, kalau saya lambat ke pergi mana, saya memang akan buka saya punya music tu daripada saya bangun, saya mandi, sampailah saya siap. So on the way pergi, saya dah pasang music lain. Macam saya kata, saya pun sebenarnya Kak Yu ada bagi tahulah di mana saya ada nak kata macam apa, artistik ni tak adalah sangat, tapi saya dulu saya tak sure whether Mon pernah dengar tak Studio Lab Rat di Shah Alam. Studio Lab Rats di Shah Alam, Lab Rat, apa, Tikus Amal, Lab Rat dekat Shah Alam. Dulu itu tempat saya selalu jamming dengan member saya. I mean diorang lah more on instrument, tapi saya lebih kepada vokal yang macam nak ke laut tak nak ke jalan pun kena langgar macam tu. Kak Ayu dah pernah dengar saya punya suara macam ni, tak tahulah Kak Ayu. Nanti Kak Ayu kau jangan komen dulu, sabar. Bagi saya fokus kepada Mon dulu So saya itu memang saya punya, macam saya kata, saya punya escapism. Saya memang suka jadikan muzik macam kita dulu medical student, kita manalah nak paling cikai pun sport lah, kita main badminton kan. Saya tak main bola, futsal saya main lah, bola padang saya tak main lah. Saya banyak main badminton. So kalau kata time tak ada member nak main badminton tu kan, so saya ada member lain.
music musical punya members. So tapi daripada satu masa ke satu masa yang lain, saya develop satu minat terhadap pembacaan puisi. Kalau Mon tahu pun, dekat Shah Alam kita ada satu tapak di bersebelahan dengan SACC Mall. Kita panggil dekat situ laman budaya, di mana semua puisi-puisi pemuitis baru masa tu, Wani Ardi, kenal tak Wani Ardi? Wani Benar. Ardi, siapa lagi, Syazwan, Moshubuki Boran, semua diorang start dekat situ je. Buat macam tak ada apa-apa pun, macam tak ada bayar tiket ke apa, tapi diorang suka showcase diorang punya hasil kepada orang. So dari situ, daripada talent macam tu, diorang buat secara open, diorang buat buku. Saya ada semua buku puisi untuk budak-budak, kita panggil BBNU lah, budak-budak baru nak up ni kan, dalam penulisan puisi ni. Saya ada semua diorang, Karl Agan, semua. So memang ada sesetengah artis puisi ni, dia mendeklamasikan dia punya sajak ataupun puisi dengan alunan muzik, tetapi dia tak menggunakan penulisan tu untuk buat lagu. So maknanya dia nyanyikan saja dia punya puisi. So itu saya punya sedikit sebanyak lah berkenaan dengan saya, di mana sikit je lah dia punya artistik punya benda. Padahal tak ada apa-apa pun, macam sebenarnya kita lebih kepada menyebut-nyebut, tapi at the end of the day kita develop minat tu, which is good, I think, which is good. Kan? So daripada apa yang saya tengok, daripada minat yang diorang tunjukkan ni, daripada bakat yang diorang ada, diorang jadikan benda tu sebagai something that can give them income. Diorang buat buku. Betul. Macam tu. So like that lah. Okay, last question sebelum kita akhirkan. Okay, ramai-ramai macam tanya kan, okay, jingles ni buat terngiang-ngiang, lagu ni boleh buat kita teringat ni semua. So macam ni, apa yang sebenarnya yang buat benda tu? Macam tadi you share tadi Dr. Ayu pasal kita punya spiritual punya ni boleh masuk kepada otak kita. So bila kadang-kadang orang tanya, oh ya, kenapa jingles ni buat orang terngiang-ngiang? Kenapa ni? Apa sebenarnya efek kepada body kita? Apakah muzik ni sebenarnya yang efek kita? Sebab macam mana, bila Muhammad nak create lagu ni, Muhammad just yang penting dia hook. Bila kita dengar berkali-kali tu kita macam hadam sikit, okay, dapat. Tapi kita tak tahu how the process, macam mana benda tu boleh hadam kat kita tu. Dan dia boleh ubah kita punya macam tiba-tiba tengah buat kerja kan, sekali mungkin dengar macam sekarang ni Muhammad tengah buat screen pecah. Dia buat kereta lah. So bila macam contoh macam boleh bayangkan macam tengah accident apa, panik, member dia boleh macam Barakat auto class, dia start nyanyi lagu benda tu, padahal sebab dia tiba-tiba auto, dia ter-trigger benda tu. Macam jingle ni boleh triggerkan kita at situasi yang kita tak menjaga kan, tiba-tiba benda tu boleh teringat. Macam mana badan kita punya proses tu, macam mana dia boleh masuk ke dalam badan kita? Maybe siapa nak mula? Okay. Kak Nur, saya bagi tahu sikit benda Kak Nur berkenaan dengan apa yang Mon. Tak apa Man. Settle in the terms of a view, Kak Nur penutup mak-mak. Nanti baru ada summary cun. Tu kan tugas lelaki dengan perempuan bekerja sama. Kata family. Kata one family in the concert. Okay? Okay, macam soalan yang Mon bagi tahu utarakan kepada kita ni, kita boleh tengok benda ni dari sudut anatomy lah, di mana dari sudut apa yang saya belajar lah kan, anatomy and physiology. So physiology tu adalah fungsi macam mana berlakunya perkara tersebut lah. So daripada awal the first episode, I mean the previous session, you guys already discussed that music is actually a wavelength, it's actually a sound wave. So sound wave consists of that. Dari sudut fiziknya, lambda fx tu kan, kita dulu belajar fizik. Dari sudut fiziknya, music adalah music produce sound wave. So sound wave akan ada dia punya energy. So this sound wave sebenarnya dia akan travel kepada kita punya telinga ni bahagian copeng telinga kita ni, kita panggil sebagai ear pinna. Ear pinna, P-I-N-N-A. So pinna ni function dia memang untuk attract music. So whatever kind of music, attract sound lah.
So whatever kind of sound, whatever kind of music, dia akan channel directly kat kita punya eardrum, gegendang telinga. So Okay. gegendang telinga ni akan menyebabkan dia pemprosesan tu berlaku di situ, di mana ada beberapa tulang di dalam telinga kita. Dalam telinga kita pun ada tulang tulang tu kecil sangat. So dia hit dekat eardrum kita, and then dia akan send electrical ataupun nerve impulses through nerve melalui saraf kita. So saraf kita ni akan proses melalui kita punya sensory neuron di mana dia rasa okay, macam ada sense sense of sound travel dekat telinga ni, dia hit kita punya drum, dia pergi dekat kita punya brain. So brain is kita punya central nervous system, kita punya CNS kita panggil lah, central nervous system, di mana sistem saraf yang orang panggil macam penting lah dekat situ. So dari situ dia proses, bila dia proses dia akan secret banyak gila hormon, sama ada serotonin, melatonin, apa lagi, dopamin. So benda-benda ni, secretion of hormon ni yang menyebabkan kita rasa happy. So rasa Okay. macam aku sukalah this pump beat kan. So aku suka bunyi ni, aku suka bunyi metal. So that's why music is actually very subjective. Very subjective, di mana orang dengar heavy metal macam apa memekat gila ni kan, tapi kita dengar okay, best. Kita suka screamo is an art. Tak semua orang boleh buat screamo, betul tak? Betul pula. Kecik Kelantan pula dah. Ni Dari USM dah. tak tahu pula dia kecik Kelantan pula kan. Tapi macam itulah, music is very subjective. Tapi prosesnya begitu. Music ada sound wave travel, hit our eardrum, process in our brain, the central nervous system, dia akan keluarkan hormon. Macam-macam lah hormon, dan memang untuk bahagian saya lah, untuk bahagian akademik, memang sebelum ni kita ada buat neuro-Quran. Ya, di mana kita dengan bacaan Quran, dengan bacaan Quran, surah Al-Fatihah tu kan, Bismillahirrahmanirrahim tu semua. So dengan macam mana surah Al-Fatihah ni can actually affect our emotion. Interesting. Anger kan, reduces our anger semua, macam tu lah. So basically dan untuk kita rasa macam kita dengar kan, kita mesti ada kita punya go to music. Betul tak? Macam kita masuk kereta, aku nak kena dengar lagu ni. Maknanya lagu tu mesti dah memang macam kita punya isi dengan kuku lah. Kita dah tahu dah lagu tu. So bila kita dengar lagu tu, dia akan bagi kita sense of something yang kita dah rasa sebelum ni. Macam contohnya lagu itu semuanya goes down to kita punya physiological function kita. Di mana macam saya kata tadi, music akan create memory. Dengan lagu ni kita ada memory. Kita rasa, aku ingat lagu ni bagi aku feeling of happiness. So selain daripada dia secret hormon dopamin untuk buat kita rasa happy, memory juga akan di-create in terms of protein, di mana dia save dekat dalam kita punya body, dekat dalam kita punya brain ni. Bila mana je kita dengar lagu tu, dia akan secret protein tu. Okay, protein ni ada specific memory ni. Aku dengar lagu ni aku rasa happy. So aku chill lah dengan lagu ni, aku chill dengan lagu ni, macam tu. So itu adalah the simplified way of how kita cakap lah, macam mana lagu ni macam buat kita rasa happy, macam mana lagu ni macam kita sentiasa ingat kan. Sebab tu ada certain orang belajar buat nota sambil dengar lagu. Kalau saya buat nota sambil dengar lagu, saya tulis terus lirik tu, habis semua nota saya ke mana. Saya tak boleh. Tapi saya sebelum tidur saya kena dengar lagu, saya kena dengar muzik, saya kena dengar muzik yang chill. Zaman sekarang kan untuk macam saya kata lah, saya ni muda lagi. So saya dengar all kinds of music. Even lagu-lagu sekarang ni pun yang lyrics tak seberapa, composition of the lyrics tak seberapa pun saya dengar because of the music. Tapi for the music that actually hits you in terms of the rhythm, melody, in terms of the composition, penulisan lagu tu memang saya simpan lah, saya dia lah benda tu. Saya memang Okay, Kak Ayu last. Dia dah jawab, tak apa. Kak Ayu dia kena kasih susah sikit. Okay, Kak Ayu. Mestilah. You level lain. Okay. So sekarang ni aku level mamat bagi susah punya ujian lah. Darab 3 lah.
Okay. Okay, so sebelum kita tutup, okay, ada satu soalan. Macam ada lagu yang orang suka, dia cakap sedap. Ada lagu tak sedap. Yang tak sedap ni majority pula yang tak sedap. Faham tak? Macam kadang-kadang kita buat lagu kan. Macam kita tunjuk klien, okay, gini-gini. Yang ni tak sedap lah. Tapi kadang-kadang ada pula yang cakap, ini sedap, okay. Ada pula tu. Kenapa pula? Apa react kepada badan kita yang buat ada setengah suka, ada setengah tak suka. Kenapa pula? Macam tadi kita dah faham body tu react tu. Macam tapi ada pula yang lagu yang sedap tak sedap ni, lepas tu dah bergaduh lah, apalah macam tadi cakap. Kenapa? Apa jadikan badan kita sampai ada yang boleh terima, ada tak boleh terima? Wah, level dia memang memecahkan tahap Dewi-Dewi Mak, sisters. Okay, tak apa. Sebelum kita nak masuk ke kelas ataupun nak kembali ke rumah mak kan, tarik nafas dulu anak-anak. Macam mana mak suruh tarik nafas lama, Kak Nur suruh apa dia. Anything kita buat pun, tarik nafas daripada apa rongga yang kau ada. Kalau daripada hidung, keluar daripada mulut. Daripada mulut, keluar daripada hidung. Daripada hidung boleh masuk ke hidung. Kalau tak ada hidung, guna mulut. Ada 4 teknik pernafasan. Bergantung pada badan kita dan kelebihan kita dan kekuatan yang Tuhan bagi ketika itu. So sekarang kita nafas dulu sebab benda ni memang nak bagi naturalize. Okay, tugas mak kan bagi apa? Bagi oksigen ke anak-anak. Relax, so kita nafas dulu. Tak dalam kiraan 5, tahan dalam kiraan 5 dan lepaskan dalam kiraan 5 Okay, kita pasang sama Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tahan. Lepas. Kalau boleh repeat 3 kali. Kenapa Kak Nur ajar macam tu? Itu memberikan oksigen dekat dalam kepala kita, mengaktifkan conscious mind dengan subconscious mind. Conscious mind maksudnya dekat prefrontal part yang Kak Nur selalu cakap, kau sakit kepala, kau picit, kau punya kau punya apa ni, ya Allah ni kau punya nandak ni, Hindustan kan. Merja ni kia kan Hindustan. Korang ingat kan kat nanda tu kalau susah sangat nak tahu ataupun atas batang hidung. Kalau kita bedah kepala otak kita, nama area tu corpus callosum. Beza lelaki dengan perempuan, lelaki tebal, perempuan lelaki nipis. Sebab tu korang cepat fokus. Sebab tu korang ditakdirkan menjadi ketua dan pemburu. Perempuan ditakdirkan tebal daripada lelaki. Sebab tu kita orang boleh mati purpose, boleh memudahkan, boleh buat semua kerja semua-semua. Sebab Allah bagi kami kasih sayang terlebih. Tu nampak tak? Nampak? Tu kat frontal ni, depan ni, dekat kita punya dahi ni, semua benda kita akan, korang ingat tangan kanan korang bermakna bagi siapa yang ada tangan kanan. Okay, macam mana punya energi, korang yang belajar fizik ataupun kita tak, ya kalau rasa macam susah sangat Kak Nur, kau pergi tengok Kaabah, kita pusing arah mana, lawan jam. Lawan jam untuk pecahkan kita punya energi, bagi energi kita lagi power up. This one for fizik pun kalau belajar. Tapi secara Kak Nur cakap rasa nak bagi nampak. Okay. So, dekat depan ni, nampak ni atas menuju kita punya lifestyle. Agama kita ingat pada siapa yang kita nak tuju. Kedua, ilmu baru yang kau dapat melalui ilmu kau pergi sekolah, ilmu kau punya keturunan, ilmu kau punya perwatakan yang daripada kecil kena buat apa, ilmu yang kau lihat, ilmu yang kau, contoh yang paling senang, bertafakur. Tafakur kan ke takafur? Bertafakur maksudnya waktu kau meditation ke, kau solat ke atau benda yang kau sedar-sedar ni. Okay. And then masuk ke subconscious mind kau. Okay, dia ada prefrontal, dia terima. Frontal tu dia akan ditapis. Benda ni logik ke tak, apa tak ni, semua ni. Ni yang buat kita penat ni. Itu 10% weh. Tu kita punya conscious mind 10% weh. Okay. Baru dia masuk dekat parietal part. Kat umbun-umbun kau ni, kau punya perwatakan. Baru dia pergi jatuh. Dia orang kata mata kita, kadang-kadang orang cakap mata aku depan tapi belakang nampak. Betul. Sebab otak kita di belakang ni, otak kita, dia fokus dekat penglihatan. Bagaimana jatuhnya pusat mata kita tu. Itu. And then yang ketiga yang Kak Nur cakap, telinga ni Allah bagi takdirkan, limbic system, temporal part. Itu akan disambung ke saraf tunjang kita pergi dekat satu badan. Okay. Asal berpunya soalan tadi, Kak Nur kenapa aku buat lagu ni, orang ni kata tak sedap, orang ni kata sedap. Kenapa Kak Nur selalu bebel? Kita ni ada 4 perangai, ada 4 kelebihan. Kak Nur jadi macam ni sebab bila Kak Nur buat MRI, Kak Nur punya brain rosak ni, dia bukan satu tempat meletup, tidak. Dia macam short circuit yang terbakar, zoom. Sebab dia saraf. So bila Kak Nur buat terapi Kak Nur sendiri yang doktor pakar check Kak Nur selama 3 tahun, baru Kak Nur tahu, oh patutlah aku dah tak boleh mengira. Dia ada
daripada tu MRA tu, nama mesin tu MRA. Kalau korang kan suka Google, pergi Google MRA, kan nak wavelength tu kan, Google. Daripada situ baru kita jawab. Itu yang lebih spesifik. Sebenarnya ada otak kita yang kat parietal part, kita punya attitude subconscious mind yang kalau cakap daripada di tengah-tengah umpun-umpun mak selalu pegang ni, kita selawat ni sampai ke belakang ni kan. Itu adalah subconscious mind yang kawal 80% kau. 80% sedar tak sedar. Nampak tak yang itu? So, masa masuk lagu tu, mungkin orang tu tafsir dia macam ni. Bila kau dah tahu benda macam tu, barulah kau pergi belajar neurologi punya, neurologi punya dengan bahagian terapi yang psikologi personality punya attitude. Okay, kalau korang baru terjawab tau, terjawab. Ada orang, dia memang apa orang kata, dia jenis yang tenang. Tenang yang macam kalau cakap, dia orang damai je. Biru je hidup dia. Damai je. Dia punya tema hidup, do it together. Never mind. Nama saintifik dia phlegmatic. Attitude. Itu ada test yang kena buat. Ataupun, nanti kalau bagi trik-trik untuk siapa nak pergi dating, ataupun nak jumpa customer, macam nak klien, Kak Nur bagi trik korang boleh guna. Itu kena simpan dulu sekejap Ingatkan Kak Nur kalau terlupa. Yang kedua, kalau kita sebagai orang Islam, kita tengok Rasulullah punya sahabat. Kenapa Rasulullah sahabat dia 4? Ada cerita di sebalik otak kita ni. Nanti korang boleh tengok kemudian kan. Nak boleh follow kita orang punya next show nanti. Okay. Itu umpama Saidina Abu Bakar Siddiq. Betapa tenang dia. Okay. Alright. Yang kedua, korang boleh tengok diri korang sendiri dah. Yang kedua, Saidina Umar punya perangai fighter. Fighter punya macam mana? Red colour. Dia punya aura contoh kan. Okay. And then dia punya tema just do it. Kalau bahasa yang korang nak Google, pergi tengok choleric. Dia punya attitude is like aku cepat marah, aku cepat cool. Tapi aku ada simpan yang kat dalam ni yang sayang aku, action more. More. Buat je dulu. Tak apa jadi buat je dulu. Yang ketiga, Saidina Osman, kategori melancholic, which is kita tak coram melalui muzik. Kita very teliti. Ataupun kita yang berseni. Kita yang makan dalam. Macam contoh, Mat, dia memang seorang yang seni mengajar. Tapi dia punya kelebihan, dia kata dia boleh buat lirik. Dia tangkap lirik dulu, contoh. Macam Berk kata, Kak aku rapper je, Kak aku macam ni. Kau punya melancholic, kau punya vibration tu, kau boleh deep orang. Kau punya kelebihan tu. Kau tak boleh kerja dengan orang. Sebab apa? Kau memang detail dan aura kau untuk lepaskan. Macam Tuan Eddie Muazzi, nampak dia macam skema dia punya dia jenis yang berada yang macam kalau nampak dia sebab dia jaga budak-budak. Dia buat bisnes yang jaga budak-budak education kan. So dia kena macam serius bapak-bapak. Tapi dia punya lantunan untuk dia release tension dia melalui muzik. Ada level-level dia kan. So melancholic kita ni pecah. Dia ada test-test dia tau. Okay, nanti kemudian. Kalau hari ni memang korang pingsan nak dengar semua benda. Tak boleh muntahkan. Dan yang terakhir, yang melancholic ni warna kita lebih kepada warna apa tau babe? Warna yellow. Korang rasa kalau kata yellow tu dia macam tenang tak tenang. Kan? Dia macam bebas. Cahaya matahari. Zoom yellow kan. Dia nak kebebasan. Tapi dia sangat teliti. Yellow ni bahaya. Kalau dia fokus sangat dia boleh dendam. Kesumat ingat sampai lama. Contoh. Okay. Dan yang terakhir adalah orang yang ada vibration green. Vibration green ni umpama Saidina Ali. Saidina Ali kenapa? Dia kenal daripada Rasul daripada dia kecil. So dia sangat samina wata'na. Dia ni jenis influencer. Influence orang. Dengan cara, kalau kita tengok macam baby, dia boleh influence kita peluk dia, kita sayang. Contoh, itu aura dia tu. Dan dia kalau nak buat something, must have fun. Okay, so nama dia adalah sanguine. So kalau korang kata macam apa Kak Nur cakap selama ni apa? Itu kalau secara saintifik pening. Tapi Kak Nur memikirkan aku nak sampaikan pada anak-anak aku. Korang kalau boleh pakar, nyok. Korang ada abang long kawasan pakar masing-masingnya. Momber, Dr. Azman, Dr. Lady contoh. Korang ada kat long kawasan. Yang satukan kita sebab bisnes, satukan kita sebab apa yang kita minat muzik dan satukan kita untuk kehidupan. Nak bantu anda, untuk anda bantu anda punya kehidupan. Berbalik pada cerita benda tu, benda ni Allah takdirkan dekat Rasulullah dan sekarang orang barat tengah buat kajian. Rasulullah adalah otak yang sangat, empat function ni yang ada kat brain Rasulullah sangat-sangat sempurna. Kita tak boleh jadi sempurna macam Rasulullah. Sebab tu Rasulullah nak kata, nak ajar kita ni menerima seadanya. Ada orang, kau boleh tackle dia dengan suara ikak sedap lagu ni sebab dia terreflect kat dia punya benda-benda memori tersimpan ni. Mungkin dia boleh mungkin dia dengar lagu BCN ni, bapak dia dulu marah dia, so dia turun rumah dia rasa macam sedih. So tak sedarlah lagu kau ni, dia lebih kepada emosi dia.
Sebab kita ingat benda ni kan main dekat hati. Kita sedar tak sedar, conscious mind itu kan. Ada orang beats dia macam touch, hui, happy lah. Kenapa? Mungkin secara diam, waktu ni lagu ni aku pergi bercinta main-main lari-lari dekat bukit. Acah. Contoh. Dia bukanlah sebab Berg punya apa, tapi sebab something yang triggered. Berkaitan dengan Dr. Azman cakap secara saintifik benda tu berlaku. Kan? Nampak ke nampak? So lepas ni kalau korang nak pergi dating, benda pertama soalan ada pertama yang kita selalu tanya lah, korang lah kan. Ataupun nak jumpa klien atau nak jumpa student, kita akan tanya, korang dengar lagu apa malam tadi? Untuk dapatkan vibe dia. Ataupun anak kita, saya nak dengar lagu apa? Lagu Mipan, Zoom. Contoh kan. Padahal aku tak faham pun lagu Mipan tu. Melekat ke otak aku pasal Mipan ni kan. Contoh. Budak sekarang bijak sebab dia punya dia adalah, itu ilmu yang korang kena betul-betul bukan deep apa. Bila korang lebih tahu benda ni, korang terjawab diri sendiri, at least anak-anak tak boleh kancong lah, tak boleh langgar korang lah. Lepas tu Kak Dah cakap music, suka macam awak cakap, music ni besar, universal. Tapi because of the rhythm, menyatukan kita. Just imagine, kenapa solat panggil azan? Alunan menyedarkan manusia, satukan dia. Menjawab tak persoalan tu? Dan kita manusia mudah lupa. Badan kita memang kita sangat-sangat lupa. Sebab tu kena ingatkan 5 kali sehari semalam. Untuk kembalikan kita, bagi oksigen supaya dia harap boom otak kau. Okay. Dan kalau rasa paling susah, lelaki kenapa korang kena semayang Jumaat? Tak boleh lebih daripada 3 kali Jumaat. Kalau tidak korang akan ke laut kan. Contoh sebab apa? Sebab lelaki memang korang ditugaskan sebagai fighter meluas. Pergi. Korang tak akan boleh berkumpul satu tempat lama-lama. Korang akan tiba-tiba datang masuk dunia lain. Kalau korang dating pun aku tahulah 10 minit pertama korang fikir lain, lepas tu dah masuk ke minit ke 60 dah cerita lain. Sebab tu korang ada attitude yang kita boleh bantu. So benda tu sebenarnya bukan apa. Sebab Tuhan nak satukan, Tuhan nak tarik balik korang. Nak kumpulkan korang. Kalau korang kata muzik tu macam satu yang negatif, tidak. Solat Jumaat tu membuktikan kita sesuatu untuk berkumpul. Tak ada bahasa tu tak semua orang kau faham. Kau memang budaya kau, tapi bila kita dengar je kita kena berkumpul. Sebab tu manusia, itulah. Korang nampak tak how the vibration, how the music, how the rhythm, it's not because of the rhythm yang kita dengar lagu ni je. Benda ni kajian, tak mungkin dalam negara kita tak open lagi. Tapi Kak Noh dapat ilmu ni daripada barat. Daripada barat sampai Allah takdirkan Kak Noh berjumpa dengan ilmuwan di Indonesia. Di Indonesia, Kak Noh terbuka untuk tahu benda ni disebabkan oleh artis mereka yang berhijrah. Artis mereka yang diva-diva zaman ketika cinta bertasbih, apa ada dengan cinta, contoh dia berhijrah. Tapi dia tak pernah lupakan klik-klik diorang. Dan itu yang bila ada kajian, terjumpa dengan pakar Dr. Aisyah Dahlani. Contohlah dengan orang ilmu lain, dia saling menghormati, yang diorang sangat terbuka bercerita benda ni. Sebab tu lagu Indonesia masih mengekalkan puitis. Lirik yang puitis. Okay. So lepas ni secara teknikal kalau cakap naik kereta semua orang akan dengar lagu. Sama ada lagu tu boleh bawa kau hanyut ke cerita itu, just dengar lagu untuk kau alert, just dengar lagu untuk kau ingat oh ni jalan kat sini aku terdengar lagu, ataupun itu bergantung pada otak kita yang dominan. Benda ni semua ada. Empat otak kan ada, cuba yang dominan. Dia akan jadi 1, 2, 3, 4 stage dia. Lepas tu ada pecahan ke-8. Dan sebagainya. Alhamdulillah. Kalau menjawab soalan. Betul, because apa yang Momberg buat selalunya adalah nak kenal jiwa seorang klien tu. And dari situ kita boleh penetrate because kita tengah nak try how the music could trigger it. So that's why kita kena faham tu, and that's the reason why Alhamdulillah lah bila kita selalu buat, it can relate something to it lah. InsyaAllah, amin, Alhamdulillah. Okay Dr. Azman, ada apa-apa nak penutup? Okay. Something to do with Mon punya apa ni lah, as an artist kan, sebagai seorang anak seni kan. Ini apa yang bapak saya ajar lah, sebab bapak saya adalah seorang yang he's very strong in terms of business. He's doing all the marketing. So the 3 pillars lah yang bapak saya try to sematkan kepada kita orang yang meneruskan dia punya legacy ni. It's actually a side job for me lah. My main job is a lecturer lah, tapi this is a side job, family punya business. First is kita punya produk lah, kita punya masterpiece sendiri lah. Untuk Mon sendiri, I think one thing of course Mon lagi arif dalam hal ni.
the thing that you should focus is maybe the masterpiece that you are doing. Mungkin the songs, the writing that you are doing, maybe kita perlu belajar lebih lagi ke macam mana nak producekan lagu yang suit the market kan. So, yang in sebab yelah all in all kita kena berpijak kepada reality juga. At the end of the day, this is business. Kita kena jual apa yang kita kena ada. Kita kena and in order for us untuk jual dengan apa yang kita ada tu, kita kena be very confident dengan produk ataupun masterpiece yang kita ada lah. Macam lagu dari sudut music arrangement, composition, whatever lah, you know better. And then the second part is your target audience lah. Macam Mon sendiri bila Mon buat lagu, of course Mon nak penyanyi nyanyikan lagu ni kan. So nak nyanyi, so kena tahu artis tu artis yang macam mana, dia ada background tak dekat dalam rapping ke, ataupun dia pernah collaborate dengan this artis ke apa semua. And then the third one untuk artis tu sendirilah, di mana of course kita nak melariskan kita punya penjualan barang, kita harus ada satu platform yang kukuh, yang kuat, betul? Satu platform yang kukuh, di mana kalau kita target artis tu, kita nak dia nyanyi kita punya lagu, kena tengok dia punya bakat. The second one, macam mana dia uphold dia punya fans, macam mana in terms of dia punya fans dia dekat belakang macam ni, dia ni dah well known ke tak. So basically those are the things lah yang apa bapak saya bagi tahu, ayah saya bagi tahu lah. Kalau kita in terms of kita punya business marketing, sebab saya punya business dengan Mon punya business are totally different. Tapi the way of how we are marketing that thing, sedikit sebanyak kita boleh applykan lah. Kita boleh aplikasi. Betul. Konsep semua business sama sebenarnya. Yes, betul. So tengok ni. Okay, so that's all about it. Thank you so much guys. I sangat besar-besar hati. Thank you so much Dr. Ayu. Dah 2 kali dah nak share a lot of things for us. And then Dr. Azman pun, thank you so much. And banyak learning point which I learn about how music boleh relate, how energy, macam mana kita punya mind. Ini it's getting clearer macam mana it relate to the body. Sebab kalau kita tak faham tu, at the end of the day pelanggan kita is the end result. So kita kena tahu macam mana kita nak trigger diorang, macam mana kita nak push diorang to get level. So alhamdulillah, Mamba tak sangka sangat. I learn a lot of things from you guys. Thank you so much. I doakan you guys semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Yang sedang tengah tengok kita ni, I really appreciate sampai suatunya macam tu Puan Maizatul tengok all the way, she stayed. I think banyak benda yang dia learn. Puan Samsia pun ada kat sini. Thank you, share ilmu yang bermakna. InsyaAllah banyak bermanfaat. Dengan last closing by Dr. Azman, the 3 pillars which really betul. It's what certain things yang I hilang platform why I turn to music. Kenapa I do business? Sebab targeted audience tu. Targeted audience adalah sangat penting. And right now, alhamdulillah, me and my team, kita so happy because kita dah tahu siapa targeted audience kita, mana platform kita. Itu yang buat kita senang lagi nak penetrate mana kita nak pergi. So thank you so much for spending the time kan. I doakan you guys semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan anda. Thank you for watching. So selamat malam. Okay, Thank you, Man. Thank you, Man. Thank you, guys. Okay, amin, alhamdulillah. Okay. Ada last comment ni. Kalau boleh share lagi. InsyaAllah besok kita akan ada lagi dengan special lagi. Besok I think if I'm not wrong, I'm gonna bring pakar image pula. Macam mana image pula. Kita akan bawa pakai image pula for our branding. Untuk macam mana nak tingkatkan founder, apa image dia semua. Okay, so that's all about it. Thank you so much. Please wassalam, sign off, Muhammad Kingsman. Bye. Thank you so much guys. Okay. Okay, take care. Jom. Kejap. Assalamualaikum. Bye. Good night. Thank you, guys. Good night.